sekarang Inframe berada di Batu Cave Center. Okay, nama company ni World Global, tak tahu nak sambung, terus tanya korang dia. Okey, Apa nama? World Global Supremacy Resources, ataupun kita panggil tempat ni Pusat Teknologi Retort Malaysia, dekat Batu Cave Center Point, Batu Cave. Okay, so sebelum kita bersembang lama, kita tanya dulu latar belakang dia lah, nama atau pendidikan semua. So boleh ceritakan latar belakang. Nama Syahrul Nizam Ahmad Shah. Tahun ni nak masuk 47 lah umur. Pendidikan sekolah pondok je kot. Ada pendidikan sekolah menengah SPM. Lepas tu adalah CJ Institut Bina Usahawan tahun 91. Pernah bekerja di UMBC pada tahun 92, 93, 94. Bank tu pun dah tak ada dah. Lepas tu bekerja dari situ, daripada bank tu macam-macam lah saya buat. Saya lepas daripada bank, saya pernah masuk bekerja dengan sebagai pegawai kontrak di Majlis Sukan Negeri Selangor, untuk pembangunan rakan sukan. Lepas tu daripada situ pernah bekerja dengan PNG Beauty, untuk produk-produk Hugo Boss, Dunhill, Gucci. Pernah juga menjadi pengurus artis. wah hebat ni, hebat Kan, tapi benda kecil lah, tak jadilah benda tu semua. Tapi ada pengalaman sikit lah. Dan lepas tu saya nekat untuk buat bisnes. So macam mana nekatnya tu untuk membuat bisnes tu? Masa tu saya bekerja di PNG. Lepas tu saya dapat macam saya kena buat bisnes ni. Saya hantar surat 24 jam. Masa tu manager saya gigil kenapa orang nak berhenti, saya nak berniaga. Lepas tu saya terus berniaga. Nekat lah tu. Memang nekat. Saya berniaga, minyak wangi. Lepas tu masuk jual produk kesihatan. Sampai satu peringkat saya pernah bekerja dan menjual produk kecantikan. Jadi di situlah banyak membimbing saya dalam segi bisnes. Kiranya ilmu bisnes awal tu dikutip daripada pengalaman betul. Bekerja mulai menjual produk tu lah. Jual produk, macam mana nak buat lebih kepada, memang saya punya pembelajaran tu lebih daripada pengalaman semasa bekerja dan berniaga lah. Atau minat bisnes ni memang minat dari awak dari kecil ke, ataupun just muncul bila awak bekerja dari PNG ke, ataupun macam mana? Minat berniaga tu memang daripada kecil. Kalau ikutkan masa saya kecil pun mak saya buat kuih. Masa tu pejabat pos lama depan Dataran Merdeka tu, mak saya buat kuih, ikut ayah pergi hantar kuih kat situ. Lepas tu mak saya pun tukang jahit, memang berniaga pada rumah. Pernah jual aiskrim dekat rumah semua. Jadi mungkin lah, masa tu mungkin tak perasan lagi, tapi mungkin itulah dia punya, dari situlah bakat tu mengalir. Dia punya rasa tu. Macam ni, untuk bekerja dengan orang memang susah. Tapi biarlah bekerja sendiri kan. Mula-mula tak percaya juga, takut kalau tak bekerja dengan orang kan mana cik makan, gaji bulanan tak ada semua. Tapi alhamdulillah lah, sampai sekarang tu saya boleh lah. Tahun bila tu awak start tidak bekerja dengan orang? 2005. Dari 2005 sampai sekarang lah. Sampai sekarang. So yang sekarang ni dah membina satu company sendiri, perniagaan sendiri. Alhamdulillah sekarang ni ini yang paling baru lah. Benda ni sebenarnya dah 2 tahun dulu, sebelum pandemik lagi. Hujung 2019 saya balik daripada umrah bulan 11. So bulan 12 tu kami berbincang kawan-kawan, saya kata apa perlu buat, apa semua. Saya minta sekarang apa benda yang saya boleh tunjukkan dalam diri saya sendiri, apa yang saya boleh buat. Sebab apa saya memang bab makanan memang saya
sangat-sangat minat. Orang kata apa tak badan besar macam ni kan? Ya, inilah buktinya Kan? Kalau buat makan apa semua, orang kata apa, sampaikan mak dengan ayah saya dia cakap, kalau berjalan dengan uncle kau tak pernah lapar. Kan? Macam tu lah mana saya memang minat. Jadi ada tu saya ikut kursus pasal teknologi makanan dengan Profesor Harun. Saya bila kita tahu ada teknologi yang baru pasal makanan, teknologi makanan ni biasanya makanan kalau nak tahan lama, kita punya yang dalam mindset kita, kalau makanan nak tahan lama simpan dalam peti ais. Selalu macam tu lah. Selalu juga kalau makanan nak tahan lama mesti simpan dalam peti sejuk. Kan, peti ais, peti sejuk, freezer lah apa semua. Kalau kita katalah masak rendang ke, masak sambal ke apa semua, nak tahan lama frozen. Tapi still ada expired date dia. Tapi mesti ada expired date dia. Mesti makan akan basi juga maknanya. Jadi bila saya kenalkan dengan teknologi baru ni, dia panggil teknologi retorт ni, makanan yang tanpa bahan pengawet. Biasanya kalau nak tahan lama dekat luar, dia akan masak dengan bahan pengawet. Kan? Tapi yang ni kita masak seperti kat rumah, macam mak-mak kita masak dekat rumah. Tapi makanan ini tak payah disimpan di dalam peti sejuk atau frozen, hanya letak luar dengan bungkusan yang baik. Minimum boleh tahan 1 tahun. Betul-betul boleh ke tak basi ke? Kalau kita masak nasi 3 hari dalam periuk pun dah bulat kan? Okey, itu yang Syarul belajar lah. Ya. Okey, sebelum kita ke situ, okey nak tanya, apa cabaran-cabaran yang Syarul hadapi untuk sampai ke tahap yang sekarang ni? Masa berniaga pernah kita tak ada modal. Modal orang kata kalau ada pun tak besar. Jadi kita akan collaborate lah. Campur dengan ini, bercampur dengan ini, begitu kan. Orang kata apa, kadang-kadang bila kita ada joint venture ni, satu benda yang kita tak boleh nafikan adalah ini keputusan. Kita tak boleh buat keputusan sendiri. Betul kan. Cuma apabila saya masuk ke company yang banyak mendidik saya dalam bentuk bisnes ni, itu saya memang tak akan lupa lah. Orang tak apa, hanya Allah yang akan balas pahalanya di produk kosmetik Wonder Glow. Saya kena sebut jugalah benda ni pasal apa, di situ saya banyak belajar. Pengalaman tu banyak di situ. Jadi yang itu yang banyak saya kutip, yang orang kata apa, banyak cabaran tapi alhamdulillah boleh diatasi. Pembelajaran dari situ lah. Ya, pembelajaran dari situ kan. Antara cabaran-cabaran besarnya bila kita keluarkan produk tak laku, itu satu. Bila laku pula, ada ejen, ada stokis ambil, tak bayar hutang pula. Itu satu. Kan? Jadi itu antara cabaran-cabaran besar orang berniaga. So bila menghadapi cabaran seperti itu, macam mana solusi ataupun cara Syarul menghadapi semua benda tu? Biasanya kalau satu-satu perkara itu berlaku, saya ni lebih suka menyelesaikan secara baik lah. Secara baik, ataupun berfikir secara tu. Sebab apa, tak reti lah untuk macam nak gaduh-gaduh. Manusia biasa, dia akan ada perasaan marah tu, perasaan macam tak suka tu. Itu manusia. Kalau manusia kata dia macam buat tak ada perasaan tu, dah bohong lah kan. Tapi saya rasa saya kena terima keadaan tu seadanya dan move on dan carilah penyelesaian dia. Okey, setelah Syarul mengharungi segala cabaran tu, so apa akhirnya yang Syarul dapat? Akhirnya setelah dah melalui itu semua tu, saya mengambil satu keputusan dengan tim yang saya ada sekarang ni, ada dengan bantuan saya punya orang kuat, apa semua ni, tercetuslah orang kata apa, saya nak kena beli mesin retorт saya sendiri. Jadi ada dengan sikit modal, dengan bantuan adik-beradik apa semua, dengan sahabat, terkeluarlah idea tu dan belilah mesin. Jadi akhirnya saya dapatlah keluarkan produk
antara produk yang pertama kita keluarkan ni rendang, Rendang daging, sambal nasi lemak. sambal nasi lemak, Ada sambal sotong. lemak. Ini yang pertama lah ni. Ya, yang pertama yang kita Anak keluarkan. sulung. Yang pertama. Sebenarnya untuk keluarkan produk kita sendiri ni sebenarnya bukan keutamaan saya. Sebab tu kita namakan tempat kita ni Pusat Teknologi Retort Malaysia. So apa saya sebagai IKS, saya tahu usahawan-usahawan, sahabat-sahabat usahawan-usahawan IKS yang lain akan hadapi benda yang sama bila kita pergi ke kilang-kilang yang lebih besar. Dia nak OEM ataupun MOQ yang tinggi. Maknanya kalau kita bawa setakat 100 beg ni, dia tak layan. Nak kena ada 1,000, 5,000, 3,000 macam tu kan. Jadi saya punya tujuan utama adalah untuk menyediakan perkhidmatan yang sangat-sangat mampu milik. Maknanya kalau kakak-kakak, abang-abang yang memang masak daripada rumah, yang orang kata yang setiap kita dalam keadaan pandemik ni untuk berniaga, untuk buat jualan, masak daripada rumah dia boleh seminggu tu boleh keluarkan 100 beg apa semua, tapi untuk tahan lama boleh datang kat kami di Pusat Perkhidmatan Teknologi Retort Malaysia yang dimiliki oleh World Global Supremacy Resources di Batu Kes 1 Point. Jadi mesin tu akan membantu kita semua, maknanya tak payah makanan frozen, hanya letak dekat luar, boleh tahan minimum at least kurangnya 1 tahun di luar. So macam rendang ni kita macam biasa je kat rumah, tanpa bahan pengawet apa semua, kita masuk ke dalam pouch ni, kita sealkan, pack, masukkan ke dalam mesin kita. Mesin retort tu dah keluar dari mesin retort tu, benda ni dah boleh dipasarkan. Tak payah kalau nak travel jauh-jauh apa semua, tak payah nak masuk. Bayangkan kalau rendang yang frozen, kita nak travel macam mana? Yang saya buat dulu, kalau saya nak pergi luar negeri, saya buat rendang ke sambal ke, dah frozen tu, balut dengan surat khabar sampai 4-5 lapis, lepas tu letak kat kain baju lagi, masuk dalam luggage. Sekarang so apa nak bawa? Tak payah. Ini letak dalam beg macam tu saja. Jadi itulah tujuan dia teknologi retort ni kan. Nanti apa-apa yang kaitan yang lebih kepada bentuk-bentuk yang angka-angka promosi ni, saya akan serahkan pada saya punya orang kuat lah, Wan Nik Nazwa. Dia akan ceritakan tu semua. Tapi inilah pencetus dia, inilah permulaan dia. Tapi sebenarnya bukan saya buat ini untuk saya saja, tapi memang ini niat hati untuk komuniti usahawan yang pernah tertindas oleh company-company besar. Jadi membantu. Jadi itu memang niat kita kan. Kalau ada yang tak berfaham, kita pun buat khusus untuk benda ni juga kan. Tapi khusus kita memang harga yang sangat berpatutan kalau dibandingkan apa yang ada kat luar tu. Sebab niat kami memang hanya nak bantu usahawan memahami teknologi baru yang bukanlah baru dalam pasaran. Benda dia dah lama. Mesin retort ni dibawa masuk ke Malaysia ni oleh Tun M pada tahun 82. Orang kita tak tahu. Ada dekat Marvi tu kan. Cuma dan sekarang ni kita dah banyak dalam yang bentuk komersial. Jadi sekarang ni kalau nak benda yang segar, fresh, macam bau lepas masak, tapi pada benda tu dah masak lama, tapi dalam ni memang segar kan. Bila kita buka ni, kita terus makan. Jadi niat pertama saya memang untuk bantu usahawan kecil yang pernah kena macam saya lah. Itulah pencetus dia. So anda yang berada di luar tu kan, nak memulakan perniagaan tu, boleh berjumpa dengan Encik Syarul kat sini dekat Batu Caves Center Point. So apa-apa hal boleh cek diorang punya, maybe ada IG atau Facebook, boleh lontarkan pertanyaan dekat Encik Syarul. Boleh tengok kita punya Facebook Perkhidmatan Teknologi Retort Malaysia, ataupun cari kita punya online station shop kita, nama dia WG Online Station Shop di Facebook. Itu tempat kita pasarkan produk-produk kita. Tapi kalau untuk penghilangan kita, Perkhidmatan Teknologi Retort Malaysia. Okey, semoga anda mendapat manfaat daripada interview Imtrim bersama dengan Syarul.
bagaimana menghadapi cabaran, bagaimana menguatkan jiwa untuk terus berjaya. So, jumpa lagi di next episode.